Okey, terdapat dua jenis kaedah pengiraan faedah. Kaedah pengiraan faedah. Oh, dah dekat-dekat tu. Iaitu yang pertama kaedahnya adalah faedah kadar sama rata dan faedah ke atas baki. Dia ada dua jenis. Okey, dua jenis. Satu sama rata, dikira lamsam terus. Okey, satu lagi kaedah faedah ke atas baki. Okey, dikira kamu bila kamu dah bayar, jadi kamu punya hutang berkurang lah. Jadi faedah yang dikenakan kepada pengurangan tu. Faham? Ke buat akhir faham je. Macam nampak je kan. Okey, tak apa. Nanti kita tengok. Okey, ini cerita dia. Baki pinjaman wujud setelah menolak bayaran pendahuluan dan ditambah dengan jumlah faedah yang dikenakan. Kalau kamu beli motor, ada down payment. Down payment tahu? Down payment tak tahu lah pula. Deposit. Deposit tahu? Wang pendahuluan. Contoh harga Y setengah, Y suku Y setengah pula. Mana ada Y setengah? Y suku tu 10,000, kamu bayar muka 3,000. Jadi yang kamu berhutang 7,000. Kena tengok tu. Ini kan kamu kena tipu dengan orang kedai tu je. Kamu dah bayar 3,000, dia kira faedahnya 10,000 juga. Kalau tak belajar, bayar je lah. Kena tipu peredo je kan. Kena ambil tahu. Okey. Ansuran bulanan setiap jumlah amount yang dibayar oleh peminjam kepada pihak bank setiap bulan bagi menjelaskan baki. Jadi kamu kena tahu. Okey. Bulan-bulan tu kamu kena bayar berapa? Berapa tahun? Kalilah. Katakan 3 tahun. 3 tahun berapa bulan? 3 tahun berapa bulan? 3 tahun berapa bulan? 36 bulan. Kalau sebulan bayar 100, 3 tahun berapa yang kamu bayar? 3,600. Semua belajar pakai niat ke apa belajar matematik ni? Macam pandai benda nyongok je. Tekanlah kalkulator. Belajar naik bersika, belajar tengok je. Oh gitu naik bersika. Belajar naik bersika, kena naiklah bersika tu. Sama juga matematik ni. Belajar ngira, kena kira lah. Jangan belajar pakai niat. Dengar je jawapan orang. Pegang. Saya ngajar, saya tak kira tau. Bukan saya tak kira koma, saya tidak akan mengira. Jawapan tu datang daripada koma. Koma yang tekan jawapan tu. Jadi kalkulator tu memang kena sentiasa atas meja kamu untuk kira. Saya tanya je. Salah-salah lah koma yang ni kan. Saya ajar macam mana nak jalannya je. Hasilnya koma yang tentukan. Faham? Okey, kita tengok. Yang pertama adalah faedah sama rata. Dalam faedah sama rata, kadar faedah akan dikira daripada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Jadi jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Dia tak dikira. Kita tengoklah. Contohnya kita tengok contoh 18. Puan Lim membeli sebuah kereta bernilai RM80,000. Kereta apa RM80,000? Mahal ke kereta ni Kereta apa? Tak tahu. Kereta sorong RM80,000 ni lebih kurang kereta apa yang sekarang ni? Kamu rasa kereta apa? X50 X50 tahu ke? Kereta X50 tu kereta apa? Kereta Pro 2. Hanggu. Kalau cerita pasal Insta laju lah kamu kalau cerita pasal kereta ni. Okey. 80,000 secara kredit. Kredit tu bermaksud 80,000 secara kredit. Kredit bermaksud
Cakap sikit. Kredit bermaksud hutang. 80,000 tu hutang. Beliau membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. Gitu. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh pihak bank ialah 4% setahun. Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Lim? Okey, dia ada formulernya. Boleh guna formuler ni atau kamu buat dengan kaedah yang kamu faham. Okey. Ini bagi senang faham. Jadi saya cerita. Harga kereta dia berapa? Kereta RM 80,000 ringgit. Dia dah bayar deposit, betul? Ini kamu kena tahu ni. Kamu besok pakai sikar ke pakai kereta esok? Pakai kereta, kena tahulah cara kira ni. Okay, dia dah bayar deposit ataupun pendahuluan. Berapa pendahuluan dia? 10% daripada harga kereta. So, berapa ringgit? Berapa ribu? Berapa ribu? Potong. So, 800 kali 10, 8,000 ringgit. 1, 2, 3. Ini dia punya deposit dah bayar. Okey? Jadi dia berhutang berapa? Hutang. Kredit lah, cik. Barulah bahasa matematik sikit. Takkan hutang. Okey, berapa hutang dia dekat bank? Berapa kredit dia dekat bank? Tak esok lah, nanti kamu tak faham. Hutang pun hutang lah. Hutang dekat bank. Macam mana nak dapat? RM 80K tolak RM 8,000. Okey, maknanya hutang dia adalah 72,000 sahaja. Sahaja. Sebab dia dah bayar deposit, dia dah bayar duit muka. Jadi, dia tanya apa ni? Berapakah jumlah bayaran balik dan bayaran ansuran bulanan? Okey, kita first kali kita kena kira dia punya jumlah bayaran balik. Macam mana nak kira jumlah bayaran balik? Kita gunakan formula ini. A sama dengan A tu jumlah bayaran balik lah. P tu apa? Prinsipal tu apa? Pengetua. Prinsipal tu apa? Prinsipal tu apa? Kena tengok video PDPR saya yang mula-mula sekali kan. P tu apa? Dayaman? P tu apa? Prinsipal. Prinsipal tu apa? Kat sini dia punya prinsipalnya dia punya apa? Dia punya hutang. Okey. P itu adalah hutang dia ataupun prinsipal dia. Berapa bayaran yang itulah. Okey. P ini hutang ataupun prinsipal. Ini P ni sama tak P-nya? Sama-sama lah. Prinsipal juga. Okey. R ni R. R ni R Romi. Rata. Rata. Ya. Ya, koma ni saya rasa macam ngajar dekat bangku je, senyap je. Kamu bayangkan sembang dengan kawan kamu macam ni je, nehin je. Tak bercakap pun. Walaupun mulut kamu bertutup dengan tu, jawablah. R tu apa? Rate ataupun kadar faedah dia. T
mesti masa, time, tempoh. Okey. Jadi kita gunakanlah formular tu. Bayaran apa tadi dia suruh kira? Bayaran balik. Dah bayar baru balik. Okey, bayaran balik, dah bayar baru balik. P tambah PRT. Parit. P tambah PRT. P RM 72000 tambah, ni kena kurung, P, sebut, jangan malas dengan buka mulut. P, tahu berapa prinsipalnya tu. RM 72123 darab R. R dia cari R dia berapa? R dia berapa? R mesti dalam bentuk peratus. Okey, jadi 4 per 100. 4 per 100. 4 per 100. Darab T. Tempoh 6 tahun. 6 lah. Okey, 6 tahun. Dia kena tengok sini ya. Tengok sini. Ini setahun. Ya, ini tahun. Dia mesti sama. Okey, kalau 4% sebulan, maka 6 tahun tu kena tukar kepada bulan. Faham? Okey. Kalau 4% sesaat, itu alung betul. Sesaat naik 4% dia. Faham ke? Okey, jadi darab 6. Okey. Jadi RM 72000 tambah kira yang dalam tu. Berapa? Kamu tak ada kalkulator ke? Tak beli? Saya kata satu dulu tak ada. Hilang. Lepas tu tingkat 3 ni tak ada nak beli lagi. Dia kalau tak ada kalkulator ni, dia macam tak belajar lah matematik ni. Itu je kan. Okey, berapa? RM 89,280. Okey. Betul. Okey, banyaknya. Jadi jumlah yang kena bayar balik berapa? Berapa? Betul ke kamu kira 89 ni? Saya suruh kira yang dalam kurungan tu. Macam pelik je kamu punya ni. Tadi kamu dah campur dua-dua je. Saya suruh kira yang tu, yang saya tambah tu. Berapa? 17,000. Berapa? 280. Okey. Itu faedah dia. Yang ini, okey tengok apa yang kita kira ni. Yang ini dia punya hutang kamu. Ini kamu punya hutang. Yang ini dia punya faedah. Nilai faedah tu. Banyak tak? 17,000 faedah dia. Itu dia. Baik beli cash je. 17,000 tu boleh buat benda lain. Berapa banyak
iPhone boleh beli? Banyak. Okey, jadi last kali baru dapat 89,280. Inilah hutang kamu yang perlu kamu bayar. Soalan saya, harga asal kereta berapa? 80. Kamu kena bayar? Dah bayar deposit lagi 3,000 tu kan? Rasa macam mana? Rasa macam mana? Rasa macam mana? Rasa ditindas tak? Okey, itulah hakikatnya. Walaupun harga 125 pula. Apa? Y suku kamu tu 10k, tapi bukan 10k kalau kamu berhutang di kedai. Kamu kira lah, ini cara mudah nak kiranya. Biasanya kedai akan kira macam ini. Okey, biasanya kedai akan kira faedah sama rata. Nanti lagi apa? Lepas ni nanti kita tengok faedah yang lagi satu, macam mana kira dia. Okey, belum habis lagi. Ini hutang kamu. So, bulan-bulan kena bayar berapa? Bayaran balik. Ni bayaran bulanan. Bayaran bulanan dia. Berapa kamu hutang? 89,280. Bahagikan dengan 6 tahun. 6 tahun berapa bulan? 72 bulan. So, sebulan bayar berapa? 1,000. Berapa? RM40. Itulah yang perlu kamu bayar. Gaji kamu 2,000. Beli kereta 80,000. Bulan-bulan bayar 1,240. Soalan saya, berapa baki duit gaji kamu? Berapa? 700? 700. Sebulan tu 700 je belanja kamu. Baru kamu boleh bajet. Kamu nak pakai kereta apa? Gaji kamu berapa? Faham? Soalan saya, ini 6 tahun. Kalau dia lagi 9 tahun? Kalau 9 tahun? Nanti kira lah 9 tahun macam mana. Dah tahu dah cara kiranya kan? Dah tahu dah kan? Boleh faham dah? Kan? Boleh? Okey, kalau dah boleh, ini adalah contoh daripada buku yang saya tukar sikit cara nak menyelesaikan contoh ni bagi kamu faham. Okay, kalau tengok buku ni, dia cikgu, buku ni pendek cikgu. Ni macam ni je. Itu buku. Bila dengan cikgu, saya akan pecahkan bagi kamu satu-satu, mana datangnya, mana dapatnya. Boleh? Okey. Jadi kamu tengok balik kamu punya Allah SWT Muhammad, kamu punya